KPM. Selamat datang ke Karnival STEM Peringkat Negeri Johor tahun 2022. Hari ini ada banyak inovasi, demonstrasi dan juga hasil kreativiti yang akan dipertontonkan kepada pengunjung. Jadi saya nak carilah seorang pengunjung yang boleh membantu saya. Mana ya? Adik yang berkacamata tu. Boleh tolong tak saya? Sini. Saya ke? Ya, kamu yang berbaju pink. Saya? Ya, betul-betul. Kenapa? Mari sini adik. Siapa nama adik? Nama saya Mira. Oh, Mira. Jadi Mira boleh tolong saya kan? Tolong apa? Sebelum tu saya nak tanya dulu, kalau berlakunya satu-satu kecemasan, contohnya macam sewaktu banjir, tiba-tiba berlaku tak ada elektrik. Daripada mana Mira nak gunakan cahaya? Mira akan guna cahaya dari lampu telefon bimbit. Boleh juga sebenarnya. Tapi ada satu cara sebenarnya yang kita boleh gunakan bahan-bahan di rumah saja untuk mendatang ataupun menjimatkan tenaga. Wah, macam mana tu? Tada! Wow! Jadi hebatnya. Mira tolong saya. Mira masukkan beras. Baiklah. Kita ada beras. Masukkan beras. Baik. Berapa banyak perlu Tak apa, dimasukkan? secukup rasa. Baiklah, saya masukkan beras. Setinggi mana pun tak apa. Kemudian Kemudian kita masukkan minyak. ada minyak. Ya, minyak ni yang akan menahan lampu tu ataupun lilin itu, api lilin tu lebih tahan lama. Baiklah. Kemudian kita hanya masukkan tisu saja Mira. Sumbat. Baik. Kemudian Beras, lilin tisu. kita siap. Okey. Nak tengoklah macam mana ni. Hebat kan? Wow, hebatnya inovasi. Tapi ingat, mesti utamakan keselamatan. Ya, saya nak buat ni lah dekat rumah. Boleh, boleh. Wow. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua murid-murid tingkatan 3 yang sedang menonton slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Apa khabar? Saya Syamira Nazir. Hari ini saya akan temankan anda semua untuk sama-sama kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuknya Kreatifkan Dirimu. Dan di studio hari ini kita ada seorang guru cemerlang bahasa yang akan bersama dengan kita iaitu Cikgu Nur Faraliza. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira, apa khabar? Khabar baik. Cikgu apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, dan tak lupa juga turut serta bersama dengan kami di studio pada hari ini. Kita ada seorang cikgu jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Siti Zubaida Ahmad dari Sekolah Pendidikan Khas Kuantan, Kuantan Pahang. Apa khabar cikgu? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah cikgu, tak lupa juga ini yang Mira teruja nak perkenalkan mereka iaitu kawan-kawan baru saya di dalam talian di manakah mereka ada 4 orang semuanya. Salam sejahtera. Hai semuanya. Wow. Baiklah cikgu, boleh cikgu perkenalkan mereka? Baiklah, bersama dengan saya dan Mira di studio pada hari ini ialah pelajar pertama, Ko Chin Hao. Hai. Hai Ko Chin Hao. Pelajar kedua ialah Nurul Aina Nabila. Hai Aina. Pelajar ketiga ialah Eng Je-en. Hai, salam perkenalan. Dan pelajar keempat ialah Wan Norfizana. Hai. Keempat-empat murid ni daripada sekolah SMK Taman Desa Jaya, Johor Bahru, Mira. Wah, anak murid cikgu Ya, anak ni. murid saya sendiri. Baiklah, salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan baru Mira di dalam talian. Okey cikgu, hari ni kita nak belajar tentang kreatifkan dirimu. Betul. Apa yang cikgu Farah nak tekankan dalam tajuk ini? Baiklah, walaupun saya cikgu bahasa Melayu tetapi dalam menjelmakan tema di SKP Bahasa Melayu ada satu tema iaitu sains, teknologi dan inovasi. Jadi sesuai dengan hasrat KPM sebenarnya nak melahirkan murid yang lebih kreatif, berinovasi walaupun ketika mereka belajar bahasa Melayu Mira. Jadi sebab itulah tajuk kita pada hari ini, kreatifkan dirimu.
Dan sebenarnya ada di sebalik kenapa kita buat gimmick lilin tadi. Nanti sekejap lagi saya terangkan. Wow, teruja Mira nak tahu cikgu. Baiklah cikgu, ayuh kita teruskan dengan paparan slide cikgu. Baik. Seperti yang sedia maklum, tajuk kita pada hari ini ialah kreatifkan dirimu, yang mana menepati di SKP dan juga kita nak ada elemen merentas kurikulum, iaitu sains dan teknologi dan juga kreativiti dan inovasi. Jadi pada hari ini kita nak menyulam ilmu, Mira, iaitu standard pembelajaran kita ialah 4.4.1, membuat persembahan, mempersembahkan karya prosa. Nanti kita lihat apa itu karya prosa dalam bentuk ilustrasi menggunakan pelbagai bentuk media secara kreatif. Sebab itu kita nak lahirkan murid yang kreatif pada hari ini. Dan hasil pembelajaran kita pada akhir siaran, murid dapat menyatakan maklumat dalam prosa secara tersusun dan kemudian mempersembahkan karya prosa itu dalam bentuk ilustrasi menggunakan pelbagai media. Jadi saya terangkan sedikit sebab kita bila nak capai sesuatu hasil pembelajaran, kita kena faham apa itu standard pembelajaran yang kita nak capai. Jadi menurut laman sesawang PRPM ataupun Pusat Rujukan Persuratan Melayu, prosa ni bermaksud karangan yang bertulis tetapi bukan dalam bentuk sastra ataupun sajak. Jadi apa-apa petikan secara umum kita panggil dia karya prosa lah. Dan kemudian apa itu ilustrasi, sebab kita nak mempersembahkan ni dalam bentuk ilustrasi. Jadi ilustrasi ni tak kisahlah dalam bentuk gambar, lukisan, komik, kartun, asalkan dia menerangkan maklumat yang ada pada karya prosa itu. Dan akhir sekali, media. Media ini ialah seperti yang kita sedia maklum, alat atau perantara ataupun wahana supaya maklumat itu tercapai. Jadi zaman sekarang, Mira, kita ada macam-macam media secara interaktif yang boleh digunakan oleh murid supaya mereka dapat mempersembahkan karya mereka secara kreatif nanti. Ya. Okey, saya teruskan. Jadi sebenarnya sesi pembelajaran pada hari ini berkisar tentang 3 aktiviti utama. Yang pertama ialah menyatakan maklumat penting pada prosa bertajuk Jom Hasilkan Lilin. Kenapa karya ini dipilih? Kerana menepati tema kita, iaitu kreativiti dan juga inovasi. Dan kemudian aktiviti 2, menyediakan persembahan. Bila nak buat persembahan, murid-murid kena bersedia menggunakan pelbagai media dan akhir sekali mereka akan membentang apa dia persembahan mereka. Jadi Mira, untuk kita mendapatkan sesuatu maklumat ataupun menterjemahkan maklumat, ada banyak sebenarnya teknik bacaan yang diajar oleh guru di sekolah. Antaranya teknik bacaan asid, teknik bacaan KWLH dan teknik bacaan QUAC. Apa itu QUAC? Macam bunyi itik kan? QUAC ni sebenarnya akronim daripada perkataan Q, U, A, C dan juga K. Q ini sebenarnya murid-murid akan menanda question mark ataupun tanda soal pada idea yang mereka tak faham, perkataan yang mereka kabur. Jadi mereka tandakan Q. Kemudian kita ada U, mereka akan gariskan kepada sesuatu takrif tertentu. Ada A, murid akan menggunakan tanda asterisk jika ada maklumat yang menarik ataupun penting. C, murid akan membulatkan kepada definisi yang penting. Dan akhir sekali K, kata kunci, murid akan menanda K kepada kata kunci yang mereka jumpa. Jadi mereka akan gunakan QUAC ini untuk menterjemah karya prosa nanti supaya mereka dapat lebih faham. Sebab murid ni, Mira, bila mereka belajar menggunakan simbol-simbol, tak adalah dia baca tegak je kan. Dia gunakan simbol, warna, huruf dan sebagainya, mereka akan mudah untuk cam maklumat. Wow, macam tu rupanya. Baiklah, selepas ini Cikgu Farah akan terangkan dengan lebih mendalam lagi apa itu teknik QUAC. QUAC. Apa itu kan? Kalau nak tahu, teruskan dan kekal setia menonton mendengar rendah di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM.
Kembali kita di Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan untuk subtajuk segmen ini ialah Dirimu Ibarat Lilin. Selalu kita dengar guru ibarat lilin. Ini dirimu ibarat lilin. Jom kita tanya Cikgu Farah, apa itu Cikgu? Ya, betul tu. Sebenarnya semua orang di dunia ni boleh jadi lilin selagi mereka menerangi diri mereka, kan? Okey, baiklah. Kenapa tajuk ini dipilih Dirimu Ibarat Lilin? Sebenarnya tajuk ini signifikan ataupun sinonim dengan karya prosa yang akan dikaji oleh murid-murid, iaitu Jom Hasilkan Lilin, buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3, muka surat 126 hingga 127. Jadi saya nak ajak murid-murid yang berada di rumah untuk sama-sama membuka buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3 ini. Mereka boleh buka secara maujud ataupun secara interaktif, secara maya pun boleh. Ada banyak di internet buku teks ini, dan kita akan sama-sama bersama dengan murid-murid saya yang berada pada aplikasi Google Meet untuk sama-sama kita mengkaji dan mengulas, mencari maklumat tentang karya prosa, dan kita akan gunakan teknik quack. Saya imbas kembali, teknik quack ini ialah teknik bacaan yang terdiri daripada Q, iaitu tanda soal pada idea yang kabur, kemudian kita ada U, gariskan takrif, A, asteris pada idea yang penting, C, bulatkan idea yang penting dan juga menarik, dan K ialah kata kunci pada kata kunci tertentu. Jadi sebab kita anak-anak murid saya ni, Mira, terdiri daripada murid yang pelbagai kaum. Betul. Jadi kita nak lihat unsur kooperatif ataupun kerjasama antara murid-murid ini. Jadi kita dah bagikan kumpulan, Mira. Sinonim dengan signifikan dengan kita punya tema pada hari ini. Jadi kumpulan pertama kita namakan kumpulan kreatif yang terdiri daripada Aina dan juga Chin Hao. Dan kumpulan kedua ialah kumpulan inovatif yang terdiri daripada Wan dan juga Jean. Jadi apa yang mereka nak buat? Sebenarnya saya dah minta mereka baca di rumah terlebih dahulu. Sebenarnya pembelajaran kendiri ni juga salah satu ciri ataupun profil murid supaya mereka boleh belajar sendiri di rumah. Jadi mereka baca menggunakan teknik bacaan quack. Hari ini kita nak bincang apa sebenarnya yang mereka faham dengan karya prosa ini. Jadi jika mereka boleh menerangkan dengan baik, kita akan bagikan yang di sisi Mira itu bola ganjaran, kita panggil. Wow, okey. Mereka akan dapat bola ganjaran dimasukkan kepada balang ganjaran yang saya letakkan di sini. Baiklah. Jadi nanti kita lihat kumpulan mana yang akan dapat bola ganjaran yang lebih banyak. Baik, Cikgu. Baik. Jadi kita nak teruskan, mereka akan menggunakan satu aplikasi interaktif yang dinamakan Jamboard untuk menyatakan maklumat penting dalam proses secara tersusun. Jadi kita minta murid untuk menekan pautan ini supaya kita dapat lihat sebenarnya. Okey, ada pautan yang Cikgu dah sediakan. Ya, mereka boleh tekan dan mereka boleh masukkan idea yang mereka perolehi. Apa maklumat yang mereka perolehi pada karya prosa kita, Jom Hasilkan Lilin, dan kita sama-sama nak lihat. Lihat tu, Mira. Sebab itulah aplikasi sebegini penting untuk pendidikan abad ke-21. Ya. Jadi mereka boleh masuk, gunakan pautan dan boleh bincang bersama-sama. Wow, tu saya nampak ada kawan-kawan saya yang sedang lakukan. Ya, sedang Cikgu, lakukan. Mereka boleh meletakkan idea. Mungkin boleh tak anak murid saya besarkan sikit kita panggil mereka letakkan tu nota pelekat lah. Kalau dulu kita kan dekat kelas secara maujud kita letak nota pelekat dekat papan putih kan. Jadi sekarang abad ke-21, Mira. Semuanya di dalam skrin je, di sebalik interaktif. Baiklah. Kawan-kawan saya besarkan sikit kotak tu. Okey, Cikgu, saiz ni dah boleh dah? Boleh. Okey. Saya harap semua boleh nampak. Boleh. Kita ada dua kumpulan, kreatif dan juga inovasi. Inovatif. Kreatif dan inovatif. Bagaimana mereka ni faham Baik, saya dah lihat anak murid saya. Mungkin kita boleh dengar ataupun bagaimana? Okey, baru 4. Mungkin kita tunggu sekejap lagi, Mira. Saya nampak mereka dah gunakan teknik bacaan quack tadi, Mira. Asteris, tanda soal pun ada di sana. Tanda soal ni bermaksud mereka kabur dengan perkataan ni.
Apa maksud sumbu tu agaknya? Kalau tanda soal tu maksudnya mereka menggunakan akronim untuk huruf Q, cikgu. Ya, betul. Pandai Mira. Iaitu question mark. Quack. Betul, question mark. Okey, circle sebab mungkin mereka tak, saya nampak ada murid yang letakkan circle di situ. Mereka tak boleh bulat, jadi mereka letakkan tanda circle. Berapa banyak cikgu nota pelekat yang mereka perlu lakukan? Saya rasa mungkin 6, 7 macam tu boleh cukup. Saya rasa dah boleh lah Mira. Mungkin kita nak tanya kumpulan kreatif dulu. Apa sebenarnya maklumat yang mereka perolehi daripada karya Jom Hasilkan Lilin? Siapa yang nak cuba? Kumpulan Silakan. kreatif, silakan. Kita Silakan, ada Ibu. Aina dan Chin Hao. Chin Hao nak mula ya? Silakan Chin Hao. Saya akan menandakan asterisk pada ayat cara untuk menghasilkan lilin amat mudah kerana bahan-bahan mudah didapati. Hal ini menarik minat saya untuk mencuba sendiri untuk menghasilkan lilin. Baik, Namun saya akan mengutamakan keselamatan diri saya. Ya, mengutamakan keselamatan diri. Itu yang penting. Bagus Chin Hao. Jadi Chin Hao tadi dia kata dia menandakan asterisk sebab dia rasa sepatutnya salah pula. Dekat sini Jadi lihat cikgu pun sebenarnya boleh menanda. Sebab itu saya katakan amat mudah sebenarnya aplikasi Jamboard ni, guru boleh menanda hasil kerja murid. Jadi Chin Hao menggunakan tanda asterisk sebab dia rasa bahan lilin itu amat mudah dan mudah didapati. Jadi dia rasa idea tu menarik. Okey, ada lagi Chin Hao? Ya, cikgu. Ya, sila. Saya juga menanda tanda soal pada perkataan aroma. Boleh rakan-rakan membantu saya? Boleh rakan-rakan membantu Chin Hao. Siapa nak bantu Chin Hao ni? Dia tak faham dengan maksud perkataan aroma. Silakan. Saya cikgu. Ya, sila Aina. Silakan Aina. Saya ingin cuba membantu Chin Hao. Maksud aroma ialah bau. Maksud aroma ialah bau. Tahniah Aina. Saya bagi bintang dekat Aina. Wow. Nanti mungkin kita boleh bagi bola ganjaran nanti sekejap lagi. Baik, Selepas habis Aina membentang. Aina ada nak tambah terhadap pembentangan Chin Hao? Ya, silakan Aina. Saya telah menanda K yang bermaksud kata kunci. Pada ayat pastikan air yang dimasak dalam periuk sudah mendidih sebelum meletakkan tin susu. Ya, Aina menandakan tanda K, kata kunci kepada perkataan mendidih. Sebab kalau air tu tak mendidih, macam mana kita nak siapkan lilin? Jadi bagus Aina. Jadi kita boleh bagi dua bola ganjaran kepada kumpulan kreatif mungkin Mira? Boleh cikgu. Satu warna kuning dan satu warna hijau. Ya, tahniah kumpulan kreatif. Jadi kita nak dengar pula pembentangan hasil maklumat yang mereka peroleh menggunakan teknik bacaan quack oleh kumpulan inovatif. Silakan. Silakan. Wan dan juga JN. Ya, cikgu. Ya, JN. Saya menandakan circle pada perkataan pastikan anda meletakkan lidi yang melepis sumbu sebelum menuang campuran minyak masak kerana ayat tersebut mengandungi fakta yang penting. Ya, JN merasakan bahawa pada ayat ni dia letakkan lidi menyepit sumbu ni sebelum tuangkan campuran minyak masak ialah idea yang penting. Dia tandakan bulat. Ada lagi JN? Ya, saya juga menanda tanda soal pada perkataan sumbu kerana kabur dengan masuk perkataan tersebut. Ya, JN tak faham perkataan sumbu ni apa maksud dia. Mungkin ada murid yang nak tolong ataupun bantu JN, silakan. Cikgu, Ya, sila Wan. saya ingin membantu JN. Sumbu bermaksud benang pada lilin. Benang pada lilin. Bila ada lilin kita ada atas tu kita panggil sumbu. Jadi bagus, tahniah kepada Wan. Ada lagi kumpulan inovatif? Silakan. Cikgu, saya juga menanda asterisk pada ayat adunan minyak masak yang siap dituang ke dalam bekas kaca patut dibiarkan mengeras sekitar 1 jam. Ayat tersebut merupakan idea penting pada karya prosa ini. Ya, kata Wan, dia tanda asterisk kerana dia rasa untuk mengeras 1 jam ni ialah satu idea yang penting. Jadi, melalui aktiviti ni Mira, kita nak bagi dua juga bola ganjaran kepada kumpulan inovatif. Tahniah kumpulan inovatif. Cikgu, kita buat bunyi sikit cikgu. Bunyi-bunyi. Ini bila ada xylophone maksudnya mereka layak mendapat bola ganjaran. Tanya kumpulan inovatif. Okey. Baik, cikgu.
Jadi bila mereka menggunakan aplikasi ini seolah-olah papan notis ini mereka menggunakan nota pelekat ini, jadi mereka mendapat maklumat yang dikendaki yang kita nak cari. Jadi kita nak dengarlah murid untuk dapat untuk membuat ulasan sikit tentang aktiviti kita pada kali ini. Mungkin siapa yang nak cuba? Kumpulan kreatif atau kumpulan inovatif nak bagi bola ni? Siapa yang ingin cuba? Volunteer angkat tangan. Silakan Aina. Ya, silakan Aina. Berdasarkan bacaan menggunakan teknik bacaan quack, saya dapat menyusun dan menyatakan maklumat penting pada karya prosa ini. Saya berpendapat cara-cara menghasilkan lilin ini boleh diringkaskan kepada beberapa langkah utama bagi memudahkan pemahaman pembaca, cikgu. Ya, nampaknya mereka memang membaca dan mereka mengkaji bahawa jom hasilkan lilin ni sebenarnya boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Jadi tahniah kepada kedua-dua kumpulan Mira, kumpulan kreatif dan juga inovatif. Baiklah cikgu, berapa ganjaran untuk Aina? Tadi Aina kita boleh bagi satu. Satu. Tahniah Aina. Baiklah. Jadi sekarang cikgu Aina kumpulan kreatif. Maafkan Letak saya. sini balik. Maksudnya sekarang cikgu 3 berbalas 2 Ya, mata 3 berbalas 2 perlawanan kita pada hari ini. Jadi kawan-kawan yang di rumah dan juga di dalam talian, kalau nak tahu dengan lebih mendalam lagi tentang tajuk kita pada hari ini, jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Hari ini Mira bersama dengan Cikgu Farah dan juga 4 orang kawan Mira di dalam talian. Boleh tak Mira nak mereka tunjuk thumbs up sikit? Kita ada Aina, kita ada JN, kita ada Wan, kita ada Chin Hao. Tunjuk sikit thumbs up macam ni boleh? Tengok kawan-kawan sikit. Okey, macam itulah. Baik cikgu. Di segmen ini tajuknya ialah memacu kreativiti. Apa pula tu Cikgu Farah? Ya, betul tu Mira. Tajuk pada segmen ini ialah memacu kreativiti. Jadi kita nak lihat anak-anak murid kita nilai kreativiti dalam diri mereka, bagaimana mereka nak mengadaptasi karya prosa yang bertajuk Jom Hasilkan Lilin pada satu persembahan. Jadi kita masih lagi berada pada kumpulan kreatif dan juga kumpulan inovatif. Cuma kita nak bahagikan tugas dan mereka sebenarnya dah bersedia, sebab bila kita sebut pasal persembahan ni Mira, bukannya kita boleh ambil 1 minit 2 minit kan. Jadi mereka bersedia, saya beri mereka satu kebebasan untuk menggunakan apa sahaja bahan ataupun cara untuk mereka mengadaptasi, menterjemahkan karya prosa Jom Hasilkan Lilin. Yang penting dia mesti menepati di SKP, iaitu dalam bentuk ilustrasi dan kita akan menggunakan pelbagai media. Jadi kumpulan kreatif akan menggunakan aplikasi Padlet, manakala kumpulan inovatif akan menggunakan aplikasi Canva. Kedua-dua aplikasi yang ini ada pada aplikasi interaktif ini ada pada portal Delima KPM. Jadi kita nak gunalah yang telah Kementerian Pendidikan Malaysia sediakan kepada anak murid kita. Jadi saya minta supaya kumpulan kreatif dan kumpulan inovatif untuk menekan pautan Padlet dan juga pautan Canva untuk sama-sama kita bersedia menyediakan persembahan karya prosa ini dalam bentuk ilustrasi, dan bila mereka boleh menerangkan persembahan mereka, masih lagi kita bagi bola ganjaran terhadap dalam balang ganjaran ini. Baiklah. Okey, jadi murid-murid boleh tekan. Silakan, kumpulan kreatif dan kumpulan inovatif. Jadi kita boleh tekan ya, kita boleh tengok. Baik. Ada 2 platform cikgu satu Padlet, satu Canva. Betul. Jadi kita nak lihat kalau boleh serentak murid-murid menunjukkan
bagaimana satu persediaan pada platform Padlet dan juga platform Canva ini, bagaimana mereka nak bersedia untuk menyediakan persembahan mereka lah, nak adaptasikan karya prosa itu. Jadi silakan anak-anak murid saya mungkin boleh masuk kepada aplikasi ini. Silakan kawan-kawan saya. Kumpulan kreatif dan kumpulan inovatif, ya itu dia. Saya dah nampak Padlet kumpulan kreatif, ya kedua-dua kumpulan telah pun mula Mira untuk menggunakan pelbagai ilustrasi untuk menerangkan karya prosa. Ya, betul cikgu. Cikgu, saya rasakan cikgu, walaupun kita belajar mata pelajaran bahasa Melayu, Betul. tetapi kerana tema atau konsep kita ialah STEM, Sains, Teknologi, Betul. Engineering and Matematik kan. Apa yang murid-murid kita buat pada kali ini Sangat interaktif, sangat kreatif. interaktif cikgu. Baik, sebenarnya kalau kita lihat pada DSKP yang kita gunakan ataupun standard pembelajaran 4.4.1 ni sebenarnya seni bahasa tau. Tapi seni bahasa ni dia menggunakan EMK ataupun elemen merentas kurikulum. Dan kita sebenarnya masih lagi menggabung jalin kemahiran bertutur, kemahiran membaca tadi kita dah buat, tapi kita nak sediakan profil murid yang berkreativiti, yang berinovatif. Dan nanti kita nak tengok kerja sepasukan, itu sebenarnya profil yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Wah, begitu. Jadi sambil bukan kita belajar bahasa Melayu ini maksudnya kita tak boleh menjana kreativiti, sebenarnya boleh. Baik. Okey, jadi kita nak dengar mungkin apa yang mereka buat. Sebenarnya yang kita nampak, saya ada nampak satu lukisan kan pada Padlet tu. Mungkin kumpulan kreatif ataupun kumpulan mana yang nak mula dulu untuk menerangkan sebenarnya apa benda yang mereka buat ni, apa persediaan yang telah mereka lakukan untuk persembahan mereka. Silakan. Saya cikgu. Sila Aina. Kumpulan kami membahagikan cara masukkan lilin yang ada pada karya prosa kepada 8 langkah. Saya telah terlebih dahulu membuat persediaan awal dengan melukis ilustrasi langkah penghasilan lilin untuk dimuat naik kepada media Padlet. Ya, itu dia. Menulis langkah-langkah bagi mudahkan persembahan kami. Baik. Ini satu sikap terpuji yang saya boleh puji. Maksudnya kumpulan kreatif, seperti yang saya sedia maklumkan tadi, murid sebenarnya bila nak buat persembahan, mereka kena bersedia. Jadi, lihatlah Mira, Aina melukis dengan begitu cantik sebab kita punya standard pembelajaran ialah ilustrasi. Untuk menggambarkan ilustrasi. Jadi Aina melukis, kemudian dia muat naik melalui Padlet, jadi pembaca akan lebih mudah faham sebenarnya. Dia macam boleh saya katakan paparan notis supaya murid-murid lain boleh faham. Mungkin siapa nak tambah lagi, kita nanti nak bagi bola ganjaran, silakan. Silakan. Saya cikgu. Chin Hao nak tambah, boleh Chin Hao? Ya, saya setuju dengan Aina. Kami akan menggunakan media Padlet untuk persembahan ilustrasi kumpulan kami. Ilustrasi lukisan Aina yang cantik pasti menambah tarikan kepada persembahan kami. Media Padlet juga mesra pengguna untuk memudahkan persembahan kami. Betul. Tahniah kepada Chin Hao dan Aina, dia siap puji lukisan Aina betul. tadi. Kalau kita lihat ada langkah satu, benda ni tersusun langkah tu tersusun, jadi kita bagi 2 bola ganjaran kepada kumpulan kreatif. Wow, 2 bola ganjaran. Tahniah kumpulan kreatif. Persediaan yang amat cantik, amat menarik. Tahniah kepada Chin Hao dan juga Aina. Kita nak pergi kepada kumpulan inovatif pula. Mereka menggunakan aplikasi Canva Ya. Canva. Kita tengok bagaimana pula cara mereka. Saya nampak lilin, ada tali dekat situ. Silakan kumpulan inovatif, mungkin boleh jelaskan. Silakan. Kita ada Wan dan juga JN. Cikgu, kumpulan kami pula telah berbincang untuk menyediakan persembahan karya prosa dalam bentuk ilustrasi menggunakan media Canva. Kami bercadang untuk mempersembahkan prosa ini dalam bentuk poster supaya memudahkan pemahaman pembaca. Pilihan dan elemen yang mesra pengguna membantu kami untuk mencipta bahan persembahan kami.
Ya, tahniah kepada Wan. Mereka nak buat poster sebenarnya rupanya menggunakan gambar ini sebab pada mereka lebih mudah, maksudnya pembaca faham. Tahniah kepada Wan. Kita bagi dulu satu bola kepada Wan. Satu bola kepada Wan. Kumpulan inovatif. Tahniah. Ya, tahniah Wan. Ada lagi mungkin nak tambah? Cik nak tambah? Ya, Ya, sila Cik. saya bersetuju dengan pendapat Wan. Cikgu, persembahan dalam bentuk poster lebih ringkas dan padat. Hal ini akan menarik minat pembaca kerana ilustrasi yang menarik. Terdapat banyak pilihan ilustrasi pada aplikasi Canva ini yang memudahkan penyediaan tugasan kami. Ya, kita bagi bintang bola ganjaran juga kepada JN, kumpulan inovatif. Tahniah kumpulan inovatif juga pada saya satu persediaan yang baik. Mereka mampu mengadaptasi karya prosa hasilkan lilin tadi. Ada gambar lilin, ada gambar ini pun sebenarnya dah menggambarkan. Dan macam JN dan juga Wan bagi tahu tadi, pada aplikasi Canva ini ada banyak fitur ataupun ciri yang membantu murid. Dan sebenarnya boleh difahami dengan mudah. Kita ada template, kita ada elemen, kita ada memuat naik, butang memuat naik. Jadi mudah untuk murid gunakan dan mereka mampu menyediakan satu poster yang mudah difahami. Ya, betul. Jadi tahniah. Kita dah bagi bola tadi kan? Sudah cikgu, kita nak bagi tambahan lagi ke? Kalau kita nak bagi tambahan, murid-murid kena maklumkan apa ulasan yang mereka dapat melalui aktiviti kita pada kali ini. Silakan. Siapa nak tambah bola? Saya cikgu. Sila Cik Nau. Pada hemat saya, aktiviti seperti ini bukan sahaja menunjukkan semangat kerjasama dan saling melengkapi tetapi turut memupuk idea yang kreatif dalam kalangan kami. Ya, tahniah Cik Nau. Ini tandanya dapat bola. Tahniah kumpulan kreatif. Maksudnya murid dia mampu orang kata berdiri atas kaki sendiri, menyediakan satu ilustrasi yang menarik. Jadi kita nak minta, mungkin ada seorang lagi? Seorang lagi mungkin dari kumpulan inovatif. Lawan kumpulan kreatif. Cikgu, Oh, JN. Sila JN. saya bersetuju Chin Hao. Kami juga mempelajari cara penggunaan aplikasi yang menarik dan serana tidak langsung mempelajari bidang lain semasa sesi pembelajaran bahasa Melayu. Ya, tahniah kepada JN. Boleh tambah bola ganjaran kepada kumpulan inovatif. Jadi tahniah kepada murid-murid saya. Saya pun bangga sebab ini menghasilkan anak-anak murid yang mungkin kita bersedia untuk dunia luar. Betul cikgu. Betul. Mereka boleh buat satu ilustrasi, lukis dengan cantik dan sebagainya. Jadi nanti kita nak lihat, maksudnya akhir sekali bila murid habis sekolah mereka mungkin boleh aplikasikan segala kemahiran-kemahiran yang mereka belajar di rumah di sekolah. Di sekolah kan. Betul tu cikgu. Macam cikgu katakan tadilah, ini bukan sekadar bahasa Melayu yang murid-murid belajar melalui buku teks sahaja, tetapi juga dengan menggunakan platform di alam maya sendiri dan boleh menjana kreativiti dan juga idea yang lebih banyak lagi. Baik cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini kawan-kawan. Jadi nak tahu lepas ni nak belajar apa lagi ni dalam kreatifkan dirimu? Nak tahu? Teruskan setia menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Maksudnya kalau Mira buat bunyi ni, ada mata ganjaran nak diberi kepada murid-murid. Tetapi bagaimana caranya? Inilah caranya dalam segmen kita kali ini, iaitu gugusan idea bersama dengan Cikgu Farah. Apa betul Cikgu?
kalau kita nak kira gugusan ni bermaksud banyak ataupun berlambak. Jadi maksudnya gugusan idea ni kita nak lihat murid mencurahkan idea mereka, Mira, dalam satu persembahan pembentangan idea. Maksudnya mereka mengadaptasikan karya prosa, mempersembahkan karya prosa, jom hasilkan lilin dalam bentuk ilustrasi menggunakan pelbagai media. Tapi sebelum tu saya nak jelaskan sedikit sebanyak tentang ciri-ciri persembahan idea kreatif. Jadi mungkin menjadi satu panduan bagaimana kita sebenarnya nak menghasilkan satu idea yang kreatif. Baik, idea tu mesti idea baharulah, maksudnya tidak ada plagiat dan sebagainya. Kemudian bersifat eksplorasi. Macam kita belajar bahasa Melayu, kita meneroka ataupun membuat pengamatan diri tentang satu ilmu-ilmu baharu, Mira. Sebab bila mereka nak buat satu penulisan dan sebagainya, mereka perlu banyak idea. Jadi di sinilah berlakunya elemen merentas kurikulum dan sebagainya. Kemudian idea kreatif itu sudah tentu mestilah menarik, kemudian berguna, bernilai, ada nilai tambah dan sebagainya. Kemudian tidak kompleks. Kadang-kadang idea yang mudah, yang kedengaran tak logik, yang kedengaran gila-gila, sebenarnya idea yang kreatif, idea baharu. Dan tidak statik, bermaksud dia dinamik, sentiasa hidup. Dia boleh berpindah daripada satu bidang ke bidang lain. Maksudnya bukan berhenti pada situ saja. Itu maksudnya ialah idea kreatif. Jadi pada segmen kali ini saya nak dengar, kita nak dengar maksudnya murid-murid membentangkan idea mereka, bagaimana mereka membentangkan, membuat persembahan, mengadaptasi karya prosa Jom Hasilkan Lilin. Tapi kita nak juga melihat kemampuan rakan-rakan untuk menilai pembentangan rakan-rakan. Bermaksud mereka dekat sini ada satu ciri penilaian, menilai kalau betul idea kreatif yang rakan mereka hasilkan itu memenuhi ciri-ciri persembahan ini, mereka boleh bagi markah bonus. Kita boleh letakkan pada balang ganjaran sebagai satu markah tambahan kepada mereka, Mira. Wow, menarik tu cikgu. Ya. Jadi kita nak teruskan, boleh, Mira? Boleh, cikgu. Jadi murid akan menyediakan persembahan karya prosa dalam bentuk ilustrasi menggunakan pelbagai media. Untuk kali ini hanya membentangkan apa yang mereka buat pada aplikasi Canva dan juga Padlet, iaitu laman interaktif yang ada pada portal KPM, Delima KPM. Jadi murid-murid, sekejap saya buka supaya murid-murid nampak. Baiklah. Jadi kawan-kawan saya, mereka akan bentangkan idea mereka, macam cikgu kata, melalui dua aplikasi. Masih lagi kumpulan yang sama, cikgu. Ya, kreatif dan juga inovatif. Kreatif ialah kumpulan Aina dan juga Chin Hao. Inovatif ialah kumpulan Wan dan juga kumpulan JN. Jadi kita nak dengar mungkin kumpulan mana yang nak bentang dulu apa yang mereka sediakan persembahan ini. Silakan. Ya, cikgu. Silakan. Berdasarkan ilustrasi langkah pertama penghasilan lilin menggunakan minyak masak ialah tuang minyak masak terpakai ke dalam tin susu sebelum meletakkan periuk mengandungi air di atas dapur. Langkah kedua ialah campurkan pembeku minyak ke dalam tin dan letakkan tin ke dalam air yang mendidih. Langkah ketiga ialah kacau campuran dan masukkan minyak aroma. Langkah keempat ialah gunting tali untuk dibuat sumbu. Baik, teruskan dengan langkah kelima. Silakan. Ya, cikgu. Silakan, Aina. Langkah kedua ialah ikat lidi untuk menipis sumbu dan biarkan sumbu tergantung dia di atas bekas. Langkah keenam pula, tuang adunan ke dalam bekas. Seterusnya, langkah ketujuh ialah adunan dibiarkan mengeras sekitar 1 jam. Akhir sekali, langkah ke-8 ialah buka penyipis sumbu dan lilin telah siap. Ya, tahniah. Maksudnya mereka membahagikan kepada 8 langkah. Jom hasilkan lilin. Ada mungkin tambahan lagi? Mereka nak menerangkan tentang persembahan mereka ini? Silakan. Ada, cikgu. Silakan. Seperti yang dilihat pada paparan, kami menggunakan media Padlet untuk persembahan karya prosa kami. Seperti yang dirancang, kami menggunakan lukisan Aina sebagai ilustrasi. Supaya langkah penghasilan lilin menggunakan minyak masak lebih mudah difahami. Ya. Tahniah Chin Hao, mungkin Aina nak sambung sedikit ataupun macam mana? Ya, cikgu. Ya, silakan.
Saya dan Cik Hao telah berbincang lebih awal supaya saya dapat menyediakan lukisan terlebih dahulu supaya persembahan kami lebih menarik. Kami juga akan memuat naik persembahan kami pada media sosial kami supaya persembahan ini dapat dilihat oleh lebih ramai pengunjung. Ya, itu dia. Bagus. Saya teruja dengan Kak Mira dekat sini. Ya. Jadi bunyi Mira, xylophone tu. Berapa ganjaran cikgu? Dapat ganjaran. Dapat ganjaran. Ya, Tanya. kita bagi 2 bola ganjaran, untuk satu untuk Chin Hao dan satu untuk Aina. Masukkan dalam balang yang mewakili kumpulan kreatif. Tahniah kumpulan kreatif, memang nampak kreatifnya. Maksudnya lukisan yang cantik dan bagusnya ialah aplikasi Padlet ni dia bertindak sebagai dinding digital kalau kita boleh panggil Mira. Sebab itu saya kata kita walaupun belajar sains, teknologi, kreatif dan inovasi, tapi kita mesti membentangkan dengan cara menggunakan bahasa yang gramatis. Dan kemudian mereka akan tahu orang kata terma ataupun istilah-istilah baharu, dinding digital, kreativiti dan inovatif dan sebagainya. Jadi guru-guru boleh memaparkan ucapan peneguhan positif, macam contoh yang saya buat, saya letak tahniah, lukisan yang cantik, jadi murid akan lebih bersemangat untuk melakukan satu-satu idea kreatif mereka. Tahniah kumpulan kreatif, kita boleh teruskan ciri-ciri yang terpuji ini. Aina, kamu pelukis yang baik, kamu boleh teruskan jadi kita boleh teruskan dengan kumpulan inovatif. Tak sabar kita ni nak dengar. Silakan. Ya, cikgu. Jika dilihat pada paparan, langkah pertama penghasilan lilin menggunakan minyak masa ialah tuang minyak masa terpakai ke dalam tim susu dan letakkan periuk berisi air di atas tabel. Langkah kedua ialah campurkan pembeku minyak ke dalam tin dan memasukkan tin ke dalam air yang mendidih. Seterusnya, kacau campuran dan letakkan minyak aroma. Dan langkah keempat, gunting tali sumbu. Ya, boleh teruskan dengan langkah 5? Mungkin Wan? Silakan Wan. Langkah kelima pula ialah ikat lidi dengan getah untuk menepit sumbu dan sumbu dibiarkan tergantung di dalam bekas. Seterusnya, tuang adunan ke dalam bekas. Langkah ketujuh pula, adunan dibiarkan mengeras sekitar 1 jam. Akhir sekali, buka penyepit sumbu dan lilin telah siap. Wow, itu selesai langkah mereka. Betul, itu yang saya kata mereka belajar maksudnya ada perkataan-perkataan tertentu macam sumbu, aroma, kemudian adunan. Jadi mereka belajar sambil menunjukkan nilai kreativiti. Mungkin Wan dengan JN nak sambung pembentangan mereka ataupun bagaimana? Silakan. Ya, cikgu. Ya, sila. Kumpulan kami ditugaskan untuk menggunakan media Canva untuk persembahan karya poster ini. Kami telah bersetuju untuk membuat persembahan dalam bentuk poster. Kami juga sangat seronok semasa proses penyediaan poster ini. Ya, mereka sangat seronok. Ini yang kita nak belajar sambil seronok, Mira. Tak adalah bosan, kan? Jadi mereka mampu menjadi seorang pelajar yang inovatif dan sebagainya. Wan nak tambah ke ataupun bagaimana? Betul, cikgu. Ya, sila. Saya bersetuju dengan JS. Kami sangat teruja menggunakan media Canva kerana ilustrasi yang menarik telah membolehkan kami menghasilkan sebuah poster yang menarik dan padat. Kami juga akan memuat naik poster ini pada media sosial kami supaya lebih ramai rakan yang akan terinspirasi untuk menghasilkan poster yang interaktif ini. Ya, tahniah kumpulan inovatif. Kita bagi lagi bola ganjaran. 2 bola ganjaran bunyi xylophone. Ya. Okey. 2 bola untuk kumpulan inovatif. Tahniah Wan dan Tahniah Wan. JN. Okey, sebentar tadi saya dah bagi tahu murid kena menilai murid. Jadi kumpulan kreatif Chin Hao dan juga Aina nak bagi berapa markah daripada skala 1 hingga 5 kepada kumpulan inovatif? Saya nak bagi mereka 5 bintang, cikgu. 5 bintang. Jadi masukkan 5 pada balang ganjaran kumpulan inovatif. Chin Hao nak bagi berapa? Okey. Cikgu, saya ingin memberi 5 bintang kepada 5 kumpulan bintang inovatif. juga. Bagus mereka ni. 5 bintang. Ya, Baik tahniah kawan. kumpulan inovatif dan kreatif. Kumpulan inovatif pula mungkin mereka nak menilai kumpulan kreatif berapa bintang, berapa skala? Silakan Wan. Cikgu, saya ingin memberikan 5 bintang kepada kumpulan 5 kreatif. juga. 5 Mereka ni juga. bagus nak bagi penegahan positif. Silakan. Baiklah. Dan JN nak bagi berapa kepada kumpulan kreatif?
Cikgu, saya bagi 5 bintang kerana persembahan memberikan kreatif. Jadi murid-murid ini menepati peneguhan positif. Saya pun dah bagi peneguhan positif kepada kumpulan inovatif dengan orang kata komen-komen yang membina. Jadi kita mungkin boleh kira berapa kumpulan mana sebenarnya yang mendahului ini, Mira? Boleh cikgu, kita kira sama-sama. Boleh. Kita tengok untuk kumpulan kreatif. Kita ada 5 mata, tambah 5 mata, 10 dan juga bola ni cikgu. Ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, 18 mata untuk kumpulan kreatif. Saya akan kira balang ganjaran untuk kumpulan inovatif. Mereka juga ada markah bonus 10, Baiklah. 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. Alamak, kurang satu. Kurang satu je. Tapi sebenarnya di hati kita, di hati saya dan Mira di sini, kedua-dua kumpulan ni sememangnya menunjukkan prestasi yang sangat baik dan mungkin saya boleh rumus sedikit, mereka telah pun dapat mencapai kemahiran yang kita harapkan, iaitu mampu mempersembahkan maklumat, iaitu mengadaptasi karya prosa Jom Hasilkan Lilin, kemudian mempersembahkan pula dalam bentuk ilustrasi menggunakan pelbagai media. Mereka juga nak memuat naik poster dan juga paparan digital Padlet tadi kepada media sosial yang mereka ada. Jadi mereka telah pun berjaya mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Mungkin saya nak minta seorang murid untuk merumus hasil pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Siapa nak tolong saya? Silakan Wan. Silakan Wan. Pada hari ini, saya berasa teruja kerana dapat memperoleh banyak pengetahuan baru. Kami membaca karya prosa menggunakan teknik bacaan quack. Hasil dapatan maklumat, kami menghasilkan persembahan karya prosa dalam bentuk ilustrasi menggunakan media Canva dan Padlet. Proses ini menyeronokkan kerana memperoleh pengalaman menggunakan media yang interaktif yang disediakan pada portal D5 KPM. Ya, betul. Itu yang saya cakap dengan di awal rancangan tadi. Maksud mereka menggunakan portal interaktif yang ada portal yang ada pada portal D5 KPM dan ini sebenarnya di samping mereka belajar kemahiran bertutur, kemahiran membaca, mereka juga menggunakan paparan ataupun kemahiran yang berkreativiti tinggi. Ya, jadi murid-murid di rumah dan juga murid-murid saya boleh melakukan pengayaan iaitu berdasarkan karya prosa yang dikaji pada hari ini iaitu Jom Hasilkan Lilin. Murid-murid dikendaki untuk membuat bacaan ekstensif. Maksudnya bacaan luas, mereka boleh cari sahaja apa-apa sumber untuk langkah Jom Hasilkan Lilin dan mempersembahkan hasil bacaan mereka dalam bentuk infografik pula secara kreatif. Jadi murid-murid juga di rumah boleh menggunakan repositori sumberku iaitu satu lagi bahan sokongan yang boleh digunakan oleh guru, murid-murid dan ibu bapa sendiri untuk membantu murid memperkukuh kemahiran dan pengetahuan. Sebenarnya KPM telah menyediakan begitu banyak orang kata ruang pembelajaran kepada murid-murid, jadi gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Betul tu cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Farah atas perkongsian ilmu yang cukup menarik pada hari ini, diharapkan memberi manfaat kepada murid-murid yang menonton. Terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Siti Zubaidah atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Teruskan setia menonton Mendengar Rendah. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.